Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi insyaAllah pada kali ini saya akan ulas tentang isu hiburan, tentang isu K-pop, lagu-lagu barat, lagu Melayu, lagu Hindustan, Bangla dan sebagainya. Supaya hari ini kita dapat jelas mana satu hiburan yang boleh dan mana satu hiburan yang tak boleh. Kerana dalam dunia ni kita tak boleh buat benda yang ikut akal kita. Kena ikut wahyu, kita kena tahu apa Allah dan Rasul kata, supaya akhirnya kita boleh pilih mana satu betul, mana satu salah. Moga-moga bila kita dah tahu mana satu salah, mana satu betul, kita boleh buat penilaian dan akhirnya memilih yang betul. Sebab akhirnya ramai orang tak tahu mana betul, mana salah. Akibat tak tahu mana betul, mana salah, akhirnya mereka mempertahankan kesalahan bila ditegur. Itulah yang masalahnya. Jadi insyaAllah saya akan ulas beberapa soalan-soalan berkaitan dengan isu hiburan ni. Moga-moga kita dapat faham, amal dan sampaikan. Jom kita tengok satu persatu soalan. Sebenarnya hukum berhibur ni adalah harus. Makna hukum asal berhibur ialah harus. Tak ada masalah nak berhibur. Sama macam makan. Hukum asal makan ialah harus. Tetapi bukan semua makanan tu harus. Makan ni dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Contohnya, kalau kita tak makan sehingga memudaratkan diri, kita wajib makan. Kalau kita makan ikut cara Nabi, sunat. Kalau kita makan biasa-biasa, harus. Kalau kita makan lebih-lebih, makruh. Dan kalau kita makan benda haram, maka haram. Sama juga macam berhibur. Hukum asal berhibur ialah harus. Tetapi bukan semua hiburan harus. Ada hiburan yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Sebab tu kita kena faham satu-satu supaya akhirnya kita tak pilih yang salah. Okey, saya akan explain benda ni satu persatu. Sebenarnya seperti mana saya sebut tadi, hukum asal berhibur ialah harus, tapi dia boleh jadi wajib, sunat, makruh dan haram. Pertama, apakah hiburan yang wajib dan apakah hiburan yang sunat? Sebenarnya kalau korang semua nak tahu, hiburan yang wajib dan sunat ialah segala ibadah yang Allah wajibkan dan segala ibadah yang Allah sunatkan. Mungkin korang macam terkejut, kenapa ibadah tu hiburan? Kalau korang nak tahu, sebenarnya ibadah adalah hiburan untuk orang beriman. Siapa yang langsung tak terhibur dengan ibadah, bermakna iman dia ada masalah. Sepatutnya kita kena rasa best, seronok bila solat, kita kena rasa feel bila baca Quran, kita kena rasa seronok, bahagia, aman, damai bila doa, zikir dan sebagainya. Tapi hari ini berapa ramai yang terhibur dengan solat? Siapa yang sehari dia boleh konsisten baca at least sehari semuka? Itu semuka tu dalam 2-3 minit. Siapa yang boleh? Itu belum saya sebut 5 muka, 1 juz dan sebagainya. Siapa yang boleh konsisten solat awal waktu tiap hari? Solat jemaah tiap hari? Dan tahajud dan sebagainya. Adakah kita rasa terhibur dengan benda-benda itu? Ataupun kita dah lama tak menangis time doa, dah lama tak menangis baca Quran, dah lama tak menangis time solat. Lagi parah kalau kita tinggalkan solat, dah lama tak baca Quran dan sebagainya. Sedangkan itulah hiburan untuk kita. Dengan benda-benda macam tu lah sepatutnya hati kita rasa bahagia, tenang, aman, damai, bahagia. Tapi kalau kita rasa stres bila solat, stres bila baca Quran, terpaksa, terseksa, di manakah iman kita? Di manakah iman kita? Sahabat dulu baca Quran boleh nangis. Rasulullah solat sampai menangis teresak-esak sampai jubah dan janggut basah. Saya pernah jumpa kawan saya doa pukul 3 pagi tahajud menangis teresak-esak. Fikir doa hidayat untuk umat. Hari ni kita nangis sebab apa? Sebab awet. Sebab keras, dengar lagu-lagu tak elok, tengok drama. Adakah kita menangis disebabkan benda-benda macam tu? Cuba fikir. Cuba fikir. Seterusnya, hiburan yang harus. Hiburan yang harus adalah segala bentuk hiburan yang tak melanggar syarak dan segala bentuk hiburan yang tak ada unsur haram di dalamnya. Maka hukumnya harus. Tak ada masalah. Korang nak dengar lagu ke, tengok movie ke, main game ke, angkat berat ke, tak ada masalah. Selagi mana tak ada unsur haram, selagi mana tak melanggar syarak, maka korang boleh buat. Tak ada masalah. Hiburan makruh pula adalah segala hiburan harus korang buat lebih-lebih sehingga lalai. Maka akan jadi makruh. Contohnya main game lebih-lebih, tengok movie lebih-lebih, dengar lagu lebih-lebih. So bila lebih-lebih sampai lalai, maka jadi makruh. Hiburan yang haram pula adalah segala bentuk hiburan yang melanggar syarak, bentuk hiburan yang ada unsur haram di dalamnya, maka hukumnya haram. Sebagai contoh, kalau dalam hiburan tu ada unsur-unsur pergaulan bebas, ada unsur-unsur aurat, ada unsur seks, ada unsur mengagungkan syirik, mengagungkan arak dan sebagainya, maka hukum berhibur dengan hiburan yang macam tu adalah haram. Sebagai contoh, kita nak dengar lagu-lagu tu ada mempromot couple, mempromot pergaulan bebas, mempromot seks dan sebagainya, maka haram. Kalau kita nak tengok movie, tapi movie tu, drama tu ada unsur-unsur haram, pegang-pegang tangan, cium-cium, pakai seksi, bagai, tak tutup aurat dan sebagainya, so kita tak boleh tengok. Begitu juga novel, kalau kita nak baca novel yang mempromot pergaulan bebas, tak elok dan sebagainya, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana benda-benda macam tu memang haram pun. Benda yang orang tu buat, pelakon, tak kisahlah dia berlakon ke apa, benda tu tetap tak boleh. Soalannya sekarang, kenapa tak boleh? Apa salahnya kita nak tengok aurat? Apa salahnya kita nak tengok pergaulan bebas? Apa salahnya kita nak tengok benda-benda lucah? Orang sekarang rasa apa salahnya? Saya bagi tahu kenapa salah. Pertama,
Allah SWT suruh kita tunduk pandangan. Kita kena tunduk pandangan. Laki kena tunduk pandangan. Perempuan pun kena tunduk pandangan. Rujuk surah An-Nur. Orang boleh rujuk sendiri. Kedua, saya nak cerita tentang satu hadis. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangan. Kalau dia tak mampu, cegah dengan lisan. Dan kalau dia tidak mampu, cegah dengan hati. Dan cegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Bermakna kalau kita tak cegah dengan hati, kita tak ada iman. Apakah yang dimaksudkan dengan cegah dengan hati? Cegah dengan hati ialah bila kita nampak maksiat tu, kita kena rasa benci maksiat tu, kita kena tinggalkan maksiat tu, dan kita kena berazam untuk tegur bila kita mampu. Persoalannya, bayangkan kalau korang tengok movie misalnya tu. Lepas tu ada maksiat, orang pelakon tu pegang-pegang tangan, cium-cium, tak tutup aurat dan sebagainya. Korang tengok, kalau korang ada iman, korang-korang ni korang kena benci, korang kena jauhi, dan korang kena berazam untuk tegur. Kalau tidak, korang tak ada iman. Tetapi hari ni kita boleh tengok benda tu tak rasa salah, tengok drama boleh nangis, tengok ramai-ramai lagi tu. Di manakah iman kita? Di manakah iman kita? Sebab kalau kita ada iman, at least kita akan cegah dengan hati. At least. Tapi persoalannya hari ni macam mana? So sekarang ni saya nak explain tentang isu lalai. Seperti mana soalan tadi. So lalai ni apa sebenarnya? Apakah yang dimaksudkan dengan lalai? Sebab hari ni ramai orang bagi alasan, apa salahnya aku dengar K-pop, aku tak lalai. Apa salahnya aku tengok Justin Bieber, aku tak lalai. Apa salahnya aku tengok video lucah, aku tak lalai. So lalai ni apa sebenarnya? Sebenarnya, kalau korang nak tahu korang lalai ke tak, simple je. Saya bagi contoh. Kalau korang boleh dengar lagu sejam, tapi korang dengar ceramah tak sampai berapa minit korang dah ngantuk, maknanya korang lalai. Kalau korang boleh baca novel-novel berapa muka surat, tapi kalau korang nak baca Quran sehari 5 muka pun susah, maknanya korang lalai. Kalau korang boleh tengok movie berjam-jam, berepisod-episod, tapi kalau korang nak baca kitab sirah Nabi pun baru berapa muka dah ngantuk, itulah lalai. Tapi hari ni berapa ramai orang yang rasa bersalah bila buat benda macam ni. Orang lalai, dia takkan perasan yang dia lalai. Bahkan dia akan pertahankan bahawa dia tak lalai. So cuba muhasabah balik. Saya bagi contoh. Kalau korang baca Quran 5 muka sehari, dalam masa 6 bulan korang dah boleh khatam Quran. Siapa yang dah khatam Quran sekarang? Siapa yang dah khatam? Itu kalau 5 muka sehari, 5 muka tu 10 minit je. 10 minit je. Tapi berapa ramai orang yang dah khatam tahun ni? Tak ramai. Lepas tu, bila kita tegur, kata apa salahnya aku tak lalai. Benda ni lah masalah sebenarnya. Lagi satu, seperti mana yang saya sebut tadi, kalau kita berhibur dengan hiburan harus, bila kita lebih-lebih sampai lalai, dia akan jadi makruh. Tetapi, kalau kita berhibur dengan hiburan yang haram, lalai ke tak lalai ke, benda tu tetap haram. Sebab memang benda tu haram. Faham? So, janganlah kaitkan hiburan yang haram tu dengan hiburan yang harus. Hiburan yang harus, kalau lalai, jadi makruh. Hiburan yang haram, sikit ke banyak, lalai tak lalai, tetap haram. Sebab benda tu melanggar syarak. Kesan hiburan ni sebenarnya sangat banyak. Pertama, kita akan merasa normal dengan dosa-dosa. Saya bagi contoh. Bila kita banyak tengok benda-benda yang haram, kita banyak tengok aurat terbuka, pakai seksi, ataupun bercinta-cintun ke apa, pergaulan bebas dan sebagainya, akhirnya kita akan rasa bahawa apa salahnya tak tutup aurat, apa salahnya couple, apa salahnya pakai seksi, apa salahnya lucah-lucah dan sebagainya. Sebab kita tengok benda tu tiap hari, akhirnya benda tu masuk kepada otak kita dan akhirnya kita akan rasa benda tu tak salah. Dan akibatnya wujudlah golongan-golongan yang mempertahankan kesalahan tu dan memperjuangkan bahawa benda-benda tu semua tak salah. Apa salahnya tak pakai tudung? Apa salahnya couple? Apa salahnya zina dan sebagainya? Nampak tak permainan dia? Kedua, orang Islam akan terikut-ikut budaya hiburan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir di segenap lapisan umum. Contohnya idola kecil, Akademi Fantasia, Mentor, Kilauan Emas. Daripada kecil sampai besar, hiburan ni dah menjadi normal. Budak kecil pun dah berani cinta-cinta, pergaulan bebas, couple-couple, nyanyi lagu pelik-pelik. Sampailah ketua still nak berhibur dengan benda-benda macam tu. Itu belum masuk drama. Sekarang berapa banyak drama, pelakon dah berani pegang-pegang duduk satu katil, pegang-pegang atas alasan lakonan. Apa salahnya? Kami berlakonnya. Nampak tak? Inilah kesan bila kita berhibur dengan benda-benda macam tu. Kita rasa nak terikut-ikut benda macam tu. Parah, benda ni sangat parah. Ketiga, hati kita akan rosak. Sebab kalau korang nak tahu, segala benda yang kita dengar, benda yang kita tengok, segala benda yang kita baca, benda tu akan masuk dalam hati dan segala benda yang masuk dalam hati akan mengeluarkan amal. Hari ni kalau kita asyik-asyik dengar lagu pasal cinta, asyik-asyik dengar lagu pasal pergaulan bebas, asyik-asyik tengok movie, peluk-peluk, cium-cium, akhirnya kita akan rasa nak buat benda tu. Sebab itulah kita boleh tengok hari ni ramai orang daripada kecil sampai besar
Hancur dengan benda macam ni. Saya pernah nampak depan mata sendiri, budak dah jadi tengok video lucah. Saya dapat banyak soalan di email, lebih daripada ratusan. Ramai orang mengaku telah telanjur. Hatta orang yang pakai tudung, orang yang pakai tudung labuh, laki pakai kopiah pun mengaku pernah berzina. Ini semua puncanya apa? Puncanya ialah kita banyak berhibur dengan hiburan-hiburan yang melanggar syarak. Akhirnya kita rasa nak buat benda tu, rasa nak buat benda tu. Sebab tu benda ni sangat bahaya. Bukan benda main-main. Benda ni sangat bahaya. Serius. Tolonglah. Rasa benda ni, rasa. Sebagai pengakhiran, saya akan bagi tahu macam mana cara untuk kita berubah dan tinggalkan benda-benda hiburan yang melanggar syarak ni. Sebab ada orang kata, Ustaz, takkanlah kita tak boleh nak dengar lagu langsung, takkanlah tak boleh kita nak tengok movie drama langsung. Saya tak cakap tak boleh. Ada benda yang boleh. So, apakah cara nak berubah? Pertama, cari alternatif. Sebagai contoh, kalau kita minat muzik, kita dengarlah nasyid. Sekarang ni ada banyak sangat nasyid-nasyid yang sedap-sedap pula tu. Mahizin, Saif Adam, Humud, Hafiz Hamidun, Saujana, Yona Aisi, Intim, Raihan, Rabbani. Ada banyak sangat nasyid untuk kita dengar. Kita dengarlah. Diorang telah bertukar rumus, siapkan album, siapkan nasyid untuk orang Islam dengar sebagai alternatif. Tapi kita tak hargai. Ingat senang ke nak buat satu album? Satu album tu memakan puluhan ribu kos. Mereka bertukar rumus buat semata-mata nak bagi alternatif pada umat Islam untuk dengar. Kenapa kita tak pilih nasyid? Kenapa kita tak pilih? Kenapa kita masih nak dengar hiburan-hiburan yang melanggar syarak? Kedua, kalau kita ni jenis susah nak dengar nasyid, saya cadang kita ambil lagu-lagu barat ataupun K-pop, Korea, Jepun dan sebagainya, ambil dia punya instrumental dan jadikan instrumental tu sebagai hiburan korang. Korang dengar je muzik dia tanpa lirik. Sebab lirik tu yang bahaya tu. Tapi kalau korang dengar muzik dia tak ada masalah. So korang dengarlah muzik dia, dengarlah instrumental dia, dengar, lepas tu korang ubah lirik, nyanyi berdasarkan lirik korang. Tak ada masalah. Ketiga, banyakkanlah hiburan yang wajib dan sunat ni. Tolonglah, solat jaga, Quran, zikir, tahajud, tolonglah jaga. Usaha sedaya upaya jaga benda tu. Sebab akhirnya, bila kita banyak buat benda-benda yang tak elok, benda-benda haram ni, kita akan rasa tak manis langsung bila buat ibadah. Kita akan rasa terseksa bila buat ibadah. Tapi kalau korang nak rasa manis bila buat ibadah, korang kena tinggalkan benda-benda yang Allah larang. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati, baru korang akan rasa manis bila buat ibadah. Dah berapa lama kita tak menangis time solat? Dah berapa lama kita tak menangis time tahajud? Dah berapa lama kita tak menangis time doa? Dah berapa lama? Kita dah terlalu lama nangis tengok drama. Hati kita dah terlalu hitam dengar lagu-lagu tak elok. Kita tak tahu nak cakap macam mana. Tapi tolonglah. Siapa nak berubah, tolonglah jaga benda-benda ni. Kalau tidak, sampai bila pun hati dia takkan rasa kemanisan iman. Percayalah. Sebagai penutup, saya menyuruh kepada semua orang, kembalilah pada Islam yang sebenar. Ambillah Islam secara keseluruhan. Jangan ambil Islam pada ibadah saja, tapi ambillah Islam pada hiburan juga. Janganlah apabila ditegur, kita bandingkan dosa kita dengan dosa orang lain untuk pertahankan dosa. Tegur K-pop, K-pop pun tak puas hati, kenapa tak tegur Belieber? Tegur Belieber tak puas hati, kenapa tak tegur Directioner? Tegur Directioner tak puas hati, kenapa tak tegur Katy Perry, Miley Cyrus dan sebagainya? Tak puas hati, kenapa tak tegur drama Melayu? Tolong, stop. Jangan bandingkan dosa kita dengan orang lain. Cek diri, muhasabah diri, terima kenyataan, istighfar, taubat pada Allah SWT. Hari ini berapa ramai orang Islam terpengaruh dengan hiburan-hiburan, mencarut misalnya tengok video lucah, couple, zina, rogol. Ini semua berpunca daripada terpengaruh dengan hiburan-hiburan yang disajikan oleh media-media. Kembalilah pada Allah SWT. Tanya diri, adakah Allah redha bila kita berhibur dengan hiburan kita? Adakah Nabi redha dengan kita bila kita berhibur dengan benda-benda kita? Kembalilah pada Allah SWT. Menangislah di malam hari, baca Quran, zikir kepada Allah SWT, merayu pada Allah. Ya Allah, kurniakanlah kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan bila bersamamu. Kerana sungguhnya hati yang bersih sahaja akan merasai nikmat bila beribadah pada Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.